Terima kasih, terima kasih Menteri penjelasan. Soalnya, persoalan saya bangkit ialah mengapa Bank Pembangunan yang kita tahu skopnya itu membantu bukan saja infrastruktur tapi menjana peluang bagi usahawan yang sedang meningkat termasuk Bumi-Putra terpaksa meluluskan kredit line maksimal kepada seorang yang bernama Tan Sri Kenneth Aswaran untuk membuka kabel TV network yang baru. Apakah tidak ada permohonan lain yang layak yang patut dipertimbangkan di jurus 50, 10, 50, 60 juta yang patut diberi pertimbangan yang queue-nya itu panjang? Itu soal ya. Bukan saya tidak pertikai sama dia itu dianggap commercially viable, tetapi dengan izin, this is not the business of Bank Pembangunan. Kita tahu tujuan pembangunan. It's not a normal commercial bank. Jadi untuk menepikan permohonan puluhan ribu syarikat Bumi-Putra dan memberikan kepada Tan Sri Kenneth Aswaran satu projek ini, itu yang kita persoalkan. Tan Sri Ketua, tadi saya menyatakan bahawa bank negara mempunyai dasar dan ini adalah berasal pada dasar. Pada waktu yang sama, pihak bank negara, saya minta maaf, Bank Pembangunan, pada masa yang sama, pihak Bank Pembangunan juga meluluskan 17 pinjaman. Bukan satu itu saja. Jadi bermakna bahawa apa yang berhormat nyatakan ada queue nak minta pinjaman, itu juga diberikan oleh pihak Bank Pembangunan. Yang mahu dapat Ampang menyentuh tentang Menteri, penjelasan, panjang sikit bab pinjaman ini. Saya perlu kembali kepada fungsi Bank Pembangunan sebagai lenders of last resort dengan izin yang ketua. Kerana wang 500 juta yang diberikan kepada Tan Sri Kenneth Aswaran itu akhirnya adalah wang negara dan wang rakyat. Jadi ini soal keutamaan yang diberikan terhadap perbelanjaan negara. Tadi Menteri Kesejahteraan Bandar berkali-kali merayu di dalam dewan ini supaya Kementerian Kewangan menambahkan peruntukan supaya lebih banyak rumah mampu milik rakyat dibina. Bagi saya, kalau betul projek ini adalah satu projek yang komersial dan kita tahu Astro contohnya mendapat pembiayaan yang baik dan dapat sokongan daripada sektor kewangan komersial, kalau betul projek ini komersial, kenapa ia tidak mengambil sumber kewangan daripada sektor swasta supaya 500 juta tadi sama ada boleh diberikan kepada usahawan-usahawan lain yang betul-betul memerlukan bantuan ataupun boleh dialihkan supaya peruntukan yang lebih besar kepada isu-isu mendesak rakyat, termasuklah perumahan, termasuklah menurunkan cukai kereta, termasuklah pendidikan, bukannya untuk memberikan seorang usahawan baru satu kabel TV untuk dia bersaing dengan Astro. Soalan sama, lanjutan daripada soalan daripada Pandan ni. Adakah pinjaman yang diberikan itu ada kaitan dengan hubungan yang baik antara Kenneth Aswaran ini dengan ahli parlimen Pekan yang telah dibangkitkan oleh dalam ni. Yang berhormat Sepang, yang berhormat Sepang, saya tidak boleh benarkan soalan begitu yang mempunyai konotasi sangkaan jahat. Saya nak tanya ada hubungan tak? Adakah itu sebab saya tidak boleh benarkan. Karena kalau ahli yang berhormat memikirkan bahawa ada unsur-unsur seperti begitu, saya benarkan untuk bawa usul bersendiri. Bukan begitu yang berhormat caranya. Itu semua sangkaan jahat unparliamentary. Saya balik. Can I rephrase the question? Okay, rephrase apa-apa saja yang boleh. Mengapakah beliau ini diberikan special treatment sampai boleh mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan dibangkitkan oleh Pandan tadi. Sedangkan yang lain susah nak dapat. Ini yang persoalannya. Apakah istimewanya untuk orang ini? Terima kasih. Tan Sri Ketua, saya ingat kita kena keluar dari kelompok pemikiran negatif, Tan Sri. Kita tak boleh tuduh orang top bottom, mana atas bagi arahan. Takkanlah Bank Pembangunan tidak ada maruah nak melaksanakan kerja mesti daripada atas tu ke bawah. Soalnya sekarang Bank Negara ada dasar. Dasar kalau dengan kerajaan limitnya 1.7 bilion. Kalau dengan swasta 500 juta. Apa beza kalau commercial, commercial project? Apa beza commercial dengan kerajaan? Kalau commercial maknanya
kehilangannya lebih besar, kadar lebih besar boleh dikenakan oleh pihak bank pembangunan. Ada projek, kalau tidak dibagi berdasarkan, dia bagi pada orang lain. Itu saya katakan pada masa yang sama, 17 pinjaman diberi oleh bank pembangunan. Bermakna bahawa bank pembangunan akan mengkira semua pihak. Itu untuk dari dalam konteks bank pembangunan sendiri. Itu kerja bank pembangunan. Yang mana daripada Ampang menyentuh mengenai dengan NFC. Untuk makluman... Mohon penjelasan Yang Berhormat. Kalau boleh sedikit MRT, sikit saja. Terima kasih. MRT dah jauh sangat tadi dah. Tahu, tapi saya tak sempat tadi. Saya Tak fikir sempat saya datang. sebut dalam bahas. Yang Berhormat Berhormat, pendek je Yang Berhormat. Isunya Yang Berhormat. Yang Berhormat tak jawab Saya sepenuhnya. faham, Tak ada salah pun. Saya minta di sini, dalam perbahasan saya bangkitkan. Kita nak melayan orang datang lewat atau kita nak Yang Berhormat, saya Berhormat hadir untuk dari menghasilkan lawan atau permulaan. tidak? Saya tak ada lewat. Okay, saya hadir daripada permulaan. Tolong, tak perlu nak buat dakwaan begini. Terima kasih, Tan Sri Betul. Saya rujuk kepada jawapan Yang Berhormat tadi. Nak mula elok dah Yang Berhormat jawab macam tu, jadi kita garang balik lah. Yang saya nak tanya tadi tentang isu bond yang diterbitkan oleh kerajaan. Saya rujuk kepada rancangan Malaysia ke-10 berkait dengan projek MRT. Disebut dalam Privatisation and Private Finance Initiative Unit bawah Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, bahawa ada projek di bawah Rail and Transportation, projek MRT. Walau di umum peringkat awal dalam kertas kerja tersebut di bawah JPM, 40 bilion ringgit akan dibiayai menerusi private investment. Tapi di sinilah saya ingin nyatakan daripada 40 bilion ringgit itu berapakah yang kerajaan akan biayai menerusi bond terbitan kerajaan, that means government guaranteed bonds, dan selainnya di manakah peratusan yang akan dibiayai oleh pihak swasta. Terima kasih. Tan Sri betul. Dari segi MRT ini kita mempunyai satu konsep yang kita gunakan satu badan yang kita tubuh untuk mendapatkan pembiayaan. Itu yang saya katakan tadi bahawa kita gunakan dana infra. Dana infra lah menjadi peminjam untuk pinjaman tersebut. Jadi apa yang berlaku, kita telah buat projection. Umpamanya saya nyatakan tadi, pinjaman yang pertama 24 bilion ringgit, yang kedua 1.5 bilion ringgit. Dia ada kupon dia. Bayaran kupon bagi pinjaman pertama adalah sebanyak 1 penggal, 1,5 tahun, 47 lebih kurang juta ringgit. Bagi pinjaman kedua 31 juta ringgit bagi 6 bulan. Kemudian bayaran prinsipal awalnya adalah pada tahun 2019 300 juta ringgit dan pada tahun 2023 adalah sebanyak 400 juta ringgit. Kita telah membuat projection ataupun unjuran bagi tempoh keseluruhan projek tersebut, dan ingin saya nyatakan bahawa bayaran bagi dana infra ni akan dilakukan oleh kerajaan melalui belanja mengurus. Bagi belanja mengurus ni kita telah ambil, kita telah factor in yang akan bermula pada tahun 2017 bayaran tersebut. Ini telah kita factor in. Dan saya juga menyatakan tadi bahawa dari segi contingent liability, kita selalu rasa bimbang contingent liability, tapi ada badan-badan yang self financing. Saya kata daripada 31 27 adalah self financing. Mereka sendiri akan dengan izin generate revenue untuk membuat pembayaran tersebut. Yang mana pada Ampang menyentuh mengenai Menteri, terakhir lepas ni saya tak tanya dah tentang pada sidang ini tentang bank pembangunan. Saya berterima kasih dengan penerangan yang diberikan oleh Menteri. Cuma saya ingin mengingatkan Dewan bahawa kali terakhir satu bentuk perniagaan kabel TV diusahakan dalam tahun 90-an, ia berakhir dengan kegagalan dan syarikat itu lingkup. Jadi saya nak minta, kerana saya tidak berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Menteri, terutamanya tentang fungsi bank sebagai lenders of last resort, tentang keutamaan perbelanjaan itu tidak dijawab oleh Menteri, tapi tak apa. Saya hanya mohon Menteri, adakah Menteri bersedia sekiranya 3-4 tahun selepas ini, sekiranya pinjaman yang diberikan kepada Tan Sri Kenneth Iswaran ini tidak dapat diambil kembali kerana gagal bisnesnya itu,
apakah apakah menteri bersedia untuk mengambil tanggungjawab untuk direkodkan di dalam Dewan pada hari ini? Tan Sri Tua. Pertama sekali, Bank Pembangunan dia punya governance sendiri. Dia ada ahli lembaga, ada komiti kredit. Dan mereka membuat keputusan atas inisiatif mereka sendiri. Bank Pembangunan bukannya bank of last resort. Ia tidak. Bank Pembangunan adalah satu bank pembangunan. Lepas itu, seperti mana saya nyatakan, dia ada pinjaman untuk kerajaan, pinjaman untuk komersial. Dan komersial ini sebenarnya akan memberi pulangan lebih tinggi daripada kerajaan. Jadi, apakah ini kita nak kaitkan dengan seorang menteri? Saya ini, Tan Sri. Oh, sedikit ya, Menteri, saya tak ada sebab masalah pada pandangan saya, kalau perkara yang libat diri saya sendiri terlibat, itu saya akan ambil accountability. Tapi ini bank, kita ada governance system. Macam mana governance kita nak kata ini libat PM, libat apa? Betul. Mengapa pemikiran kita begitu negatif? Menteri, Kenapa tidak kita melihat satu secara negatif, kita bincang. Dalam Dewan ni kita tempat berbincang. Saya ingat tak perlu dah. Tak ada makna saya nak jawab, Ya Muhammad masih nak kaitkan dengan pemikiran bahawa pinjaman ini diberi oleh orang atasan kepada bank. Seolah-olah bank langsung tidak ada langsung maruah melaksanakan tugas, tidak ada capability. Dia tak mahu macam itu, Ahmad. Sudah, Ahmad. Tanggungjawab memastikan sistem perbankan negara baik sudah, dan bank pembangunan itu bertanggungjawab sepenuhnya kepada menteri sebagai menteri kewangan. Cukup. Tidak boleh melepaskan tanggungjawab begitu sahaja. Kalau ada skandal, menteri terpaksa jawab juga. Yang membuat kenyataan yang mengelirukan, yang tidak betul. Mengapa Yang Muhammad tidak mengambil accountability, buat tentang bajet tak betul, membohongi rakyat, mengenai manifesto membohongi rakyat. Mengapa tidak ambil accountability?